rekan-rekan, para ustaz, ustazah, dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini memprogramkan kita supaya berada di dalam surau yang mulia ini. Sama-sama kita membaca daripada kitab yang ada di hadapan kita ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat yang boleh kita amalkan dalam hidup kita untuk memandu atau memimpin kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan kita makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan yang terbaik, akidah yang terbaik, ibadah yang terbaik, dan akhlak yang terbaik, supaya kita selamat dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muka surat berapa? 77, 75, 77. Tang mana? Atas sekali. Ya, dan setengah daripada faedah dapat anak itu jadi manfaat bagi ibu bapanya pada hari kiamat. Apabila mati anaknya pada ketika kecilnya. Kalau ada orang yang mati anak kecil semasa dia kecil, jangan duka cita, jangan bimbang. Itulah nanti yang akan membantu ibu bapanya di hari kiamat nanti. Ya, jangan bersedih. Sedih tu sedihlah, jangan gelak pula ya. Tapi dia mati tu matilah sedih, kita bersabar. Dengan syarat dia beriman dan bersabar dengan kemalangan ataupun musibah yang menimpa diri dia tu. Anak itulah nanti akan membantunya di hari kiamat nantinya. Saya ada mati anak, saya tahulah. Tapi matinya dah kecil benar. Dia mati umur 14 tahun, dah akhir baliklah. Anak yang sulung lah tu tau, yang tua sekali. Matinya mati lemah. Di mana? Di sekolah Gunung Semanggul. Tahu nama sekolahnya? Yahya Al-Sharif namanya. Dapat telefon dengar dah mati je. Mati tu lemah tu. Ayah tak ada sekolah tu. Pergi dia mandi di parit. Di ban tau ban. Mandi-mandi terus lemah situ. Bertahun-tahun tahu menderitanya. Bukannya sehari dua tahu, bertahun-tahun menderita. Berpotensi pula tu. Boleh periksa nombor 2, nombor 1 ada satu yang lagi tu. Kalau ada sekarang ni umurnya dah 40 lebih lah, dia yang tua sekali. Tapi apa nak buat? Khoyak pun, ngabak pun dia dah mati juga. Banyak orang suruh saya saman sekolah tu. Kenapa biarkan? Kata saya, kalau saman pun dapat duit pun buat apa? Bukan boleh hidup balik. Jadi biarkan mudah-mudahan dapat membantu kita di akhirat kelak. Jadi puan-puan yang ada mati anak jangan terlalu berduka cita sampai tak boleh nak semayang, tak boleh nak ibadat. Jangan mengguling-guling, menanggai baju, menanggai kain. Benda itu berlaku juga. Jadi kalau kita sabar, apa dapat? Apa dapat kalau kita sabar? Dapat pahala. Banyak mana pahalanya? Tak boleh nak dikira banyaknya, terlalu banyak. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar itu tidak dapat dikira berapa banyaknya. Banyak benar pahalanya bagi orang-orang yang sabar itu. Sabar itu bila benda-benda musibah, benda-benda yang kita tak gemar berlaku, itu namanya sabar. Benda yang kita seronok, apa yang payah sabar? Ada orang sabar dapat gelang sampai ke siku. Ada? Aku sabar gelang sampai ke siku ada?
Itu tak payah sabar. Yang sabar ni yang orang tak ada gelang. Yang dapat gelang Mekah je, tahu gelang Mekah? Tahu gelang Mekah mana rupanya? Gelang plastik hitam itu aja ada. Itu nak sabar tu. Okey. Itu dia. Dan setengahnya apa namanya, kalau dia ketika kecil seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qafla yajurru bi abawaihi ilal jannah, bahawa sesungguhnya kanak-kanak kecil yang mati itu menarik ia dengan kedua ibu bapaknya itu masuk ke dalam syurga. Esok kita mati ada dua tempatnya, satu syurga, satu neraka. Nak mana? Tentulah nak syurga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matanya tak ada tulis sini, cuma maksud dia aja, bahawa sesungguhnya kanak-kanak yang kecil itu dikatakan baginya, masuklah engkau ke dalam syurga, maka berhenti ia di atas pintu syurga, maka bernaunglah ia di sana, padahalnya ia marah dan sangat marah yang sangat, dan berkata ia, tiada aku mahu masuk ke dalam syurga melainkan kedua bapakku, kedua ibu bapakku sertaku. Maka dikatakan malaikat yang menunggu pintu syurga itu, masukkan oleh kamu akan kedua ibu bapaknya itu sertanya ke dalam syurga. Faham ngerti ni? Mula disuruh malaikat, kamu masuk dalam syurga. Pasal dia kanak-kanak, dia mati kecil. Bukan dihisap, bukan dia dikira ibadah ni pun. Dia terus masuk syurga tanpa hisap. Dan dia mati sebelum lagi akil balik. Tak ada dosa bagi mereka. Jadi masuk kamu dalam syurga. Dia pun pergi sampai pintu syurga, dia menung, duduk itu. Tak nak masuk. Masuklah kata malaikat, takut sior katanya. Masuklah kata, induk kepodah kata. Tahu apa induk kepodah? Kena belajar cakap rawa. Tak ada orang kopeng ni tak? Tak ada kundak kata. Wanak kata. Tahu wanak? Wanak tu tak sior lah je tu. Jenuh malaikat tu mujuknya suruh masuk, tak siornya. Apa kata dia? Aku hanya akan masuk ke dalam syurga bersama dengan kedua ibu dan bapa aku. Kata malaikat, dema dalam neraka, macam mana nak masuk dalam syurga? Lantaklah kata, aku tak sior kecuali aku masuk bersama dengan ibu dan bapa aku. Nyudahnya Allah perintahkan malaikat suruh kanak-kanak itu menarik kedua ibu dan bapanya dengan tangan mereka dan memimpin mereka kedua masuk dalam syurga. Tak, okey, tak nak. Sebab itu di antara faedah dapat anak, nak ada anak lah. Kalau tak ada anak, mana dapat? Nakkan anak, kena kahwin. Kalau cari produk buluh, mana jumpa anak? Kena kahwin. Itu sebab hukumnya sunat kahwin. An-nikah sunnati, kata Nabi. Nikah itu sunnah aku. Faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Siapa benci akan sunnah aku, maka dia benci akan daku, kata Nabi. Jadi sebab itu digalakkan kita ni bernikah. Dan sebab itu juga ibu bapa mana ada naruh anak dara, kalau anak dara tu dah layak kahwin, apa buat? Apa buat? Kahwinkan segera kalau ada orang yang meminang, dan yang meminang tu kufu dengan dia. Artinya boleh memelihara dia dunia dan akhiratnya. Lebih-lebih lagi kalau dia ustaz, lekas terimanya. Sebab ustaz boleh memandu dia dunia dan akhirat. Tapi kalau dia penyanyi pop, boleh tak? Boleh, apa salahnya? Ada tak penyanyi pop yang jadi pendakwah? Ada tak? Ada ramai. Jadi sebab itu kita kena segerakan perkahwinannya kalau dia sudah layak berkahwin. Dan yang meminang tu kufu dengannya. Kufu tu artinya sesuai dengannya. Tapi janganlah cari orang yang tak pasal minang terima. Minang terima. Kadang-kadang terima penagih dadah. Macam dah jadi menantu penagih dadah. Siapa tak menantu penagih dadah? Angkat tangan.
Okey, baca lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada baginya seorang anak perempuan, ini anak perempuan saja ya, maka diajarinya akan dia adab dan membaikkan ia akan adabnya dan memberi makan ia akan dia, maka membaikkan ia akan makanannya dan menyempurnakan ia atasnya daripada segala nikmat yang menyempurnakan Allah Ta'ala atasnya itu, nescaya adalah anak perempuan itu baginya pada kanannya dan pada kirinya memelihara daripada api neraka hingga masuk ke dalam syurga. Nampak tu? Itu fadilat dapat anak perempuan. Dipelihara anak perempuan tu, diajar dia adab-adab. Adab nak makan macam mana, adab berpakaian macam mana, adab dengan orang tua-tua macam mana, dia ajar dia tu adab yang baik. Kemudian disara makan minumnya dengan makanan yang baik, minuman yang baik, sehinggalah dia besar dewasa dan menjadi anak yang solehah. Kemudian bila kita sudah mati, anak tu pun dah mati, maka mereka lah yang memimpin tangan kedua ibu bapanya masuk ke dalam apa? Dalam syurga. Tak betul, dalam syurga baru betul. Ada saya dengar tadi syurga, betul ke tak? Tak betul, yang betul syurga. Alright. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, tiada daripada seorang diberi rezeki akan dua anak perempuan, maka memberi kebajikan keduanya itu selama bertaulan keduanya itu dengan dia, melainkan memasukkan oleh keduanya itu akan dia ke dalam syurga. Siapa ada dua orang anak perempuan, dua orang anak perempuan, kemudian dilatih betul-betul anak tu, dipelihara betul-betul anak tu, dijaga betul-betul, dididik mereka itu betul-betul, melainkan mereka kedua itulah yang memasukkan ibu dan bapaknya ke dalam syurga. Itu dia. Jadi berbeza dengan sebelum datang Islam. Sebelum datang Islam, kalau dia dapat anak, dengar dapat anak perempuan, macam mana? Macam mana? Bila dia kaburkan mikir dah ada anak perempuan, macam mana? Berubah mukanya jadi hitam. Kenapa? Mereka tak suka anak perempuan. Hitam apa mukanya, berubah mukanya tu, kerana mereka marah sangat. Hujung ayat tu wa Kazim, katanya Kazim tu bukan Ustaz Kazim ya. Artinya berubah mukanya tu, jadi marah. Itu zaman sebelum datang Islam, zaman jahiliah. Ada seorang sahabat besar tu, tapi belum di Islam, ditanamnya anaknya hidup-hidup, anak perempuannya tu. Siapa tahu nama orangnya? Siapa tahu? Sayyidina Umar. Dia tanamnya anaknya tu hidup-hidup. Tengah elok, tengah main tu, ajaknya main, mari kita main pasir. Agak ni lah, saya dah tengok mana kopanya ya. Mari kita main pasir. Di mana abah ni? Mari kita belajar main-main ngorek lubang ni. Dia pun korek lubang tu sikit. Masa lu korek lubang bukan tak nak lihat apa. Pasir dengan tangan pun boleh. Udah elok korek dah besar. Moh kamu terjun, boleh tak? Kamu tahu tak terjun dalam tu? Agak saya lah. Budak tu pun terjun. Bila terjun aja, ambil cangkir di kambuhnya anak tu hidup-hidup. Mati anaknya tu ya. Itu ada dalam riwayat, ada dalam sejarah, ada dalam hadis. Tapi ada orang mengatakan di antara perawi hadis tu ada seorang Yahudi, mereka nak memburuk-burukkan Umar, katanya. Jadi banyak mereka menolak hadis tu. Katanya di antara perawi itu ada seorang Yahudi. Ada lagi seorang katakan di antara perawi itu adalah Syiah, katanya. Syiah dengan sahabat ni, mereka baik ke? Orang Syiah baik ke dengan Umar? Allah, dia tak tahu apa Syiah.
Ada baik kena sahabat. Mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Aisyah. Itu orang Syiah. Jadi mereka kata ini hadis ini diada-adakan oleh orang Syiah. Jadi mereka menolak hadis ini. Tapi kita jumpa hadis ini dalam kitab-kitab, kita percaya je lah. Kita bukan penyiasat hadis pun. Tak tahu kalau ada ustaz-ustaz yang jadi penyiasat hadis, tak tahu saya ya. Jadi kita terima lah kerana dia ada dalam kitab. Bahawa Umar pernah menanam anaknya hidup-hidup. Jadi zaman itu puan-puan kalau lahir di zaman sebelum Islam tak dan besar macam ni tahu. Umur 7 tahun 8 tahun dah tu tanam masuk dalam tanah. Mujurlah Islam itu membela hak-hak wanita. Cuma orang kafir hari ini mereka mengatakan wanita tidak ada hak dalam masyarakat Islam. Pasal dia tengok orang wanita tu tidak boleh memilih pakaian yang dia suka. Dia tengoknya wanita Afghanistan tu mana rupanya. Dia mau pakai macam mana? Tutup semua sekali. Jadi dia kata tak ada kebebasan bagi wanita katanya. Dan mereka itu tidak diberi pelajaran, kata tak bersekolah katanya. Mereka nak merendah-rendahkan taraf wanita di dalam Islam. Sebenarnya Islamlah yang menaikkan taraf wanita. Kedatangan Islam dah, wanita boleh keluar dari rumah, wanita boleh menjadi doktor, wanita boleh berjuang di jalan Allah. Bila Islam mula berkembang. Kalau tidak, wanita di mana duduknya? Di rumah aja, tak boleh keluar, duduk aja. Baik. Mana kedainya? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang diberi rezeki akan 2 anak perempuan, maka memberi kebajikan keduanya itu selama bertaulan keduanya itu dengan dia, melainkan memasukkan oleh keduanya itu akan dia ke dalam syurga. Dia bukan sama hadis yang tadi. Siapa ada 2 orang anak perempuan, dibela betul-betul, dipelihara betul-betul, dan dijadikannya kawan, dia berbaik-baik dengan kedua-duanya, tak ada dihalau di rumah, tak ada dihinanya, tak ada di torture-nya anak perempuannya tu, maka mati ke semuanya. Anak perempuan itulah nanti yang akan memasukkan dia ke dalam syurga, walaupun dia tak layak dari segi ibadah, tak layak, tetapi dengan pertolongan daripada anak perempuannya tu dia dapat masuk ke dalam syurga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada baginya 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, maka memberi kebajikan ia kepada keduanya selama bertaulan. Nampak ini penting ni, selama bertaulan tu kerti selama dia berbaik-baik. Kalau kita dengan anak kita pun gitu ya, mesti berbaik-baik dengan anak. Selama bertaulan keduanya itu dengan dia, nescaya adalah aku dan dia. Aku ni siapa? Haji Ibrahim. Siapa? Nabi. Nescaya aku dan dia di dalam syurga seperti kedua-dua ini, dan mempacakkan, patutnya pacak tu kan pajak kan, mempacakkan dia antara sekalian jari tangan yang mulia dia. Aku dengan dia terop ini katanya. Ini bukan peace ni apa dah? Katanya rapat benar antara aku dan orang yang memelihara 2 orang anak perempuan tu bersama-sama dengan Nabi. Tak bersama-sama dengan Nabi dalam syurga tu? Tak ada. Ada pernah minta? Minta lah. Wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Kita minta dimasukkan bersama-sama dengan Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam. Ada doa tu ya, Allah marzuqna mutabi'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hujung tu, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Ya, bacalah doa tu. Boleh dapat dalam kitab perukunan. Ada kitab perukun dalam rumah. Siapa orang tak ada kitab perukun? Kalau siapa tak ada kitab perukun, orang tu bukan orang Melayu lah. Kerana orang Melayu tiap-tiap rumah dia mesti ada kitab perukunan. Dalam kitab tu ada doa banyak-banyak tu. Bacalah doa tu. Di antaranya itu, Allah marzuqna mutabi'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
awalan akhiran dan sebagainya sampai ujung tu. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Masuklah kami dalam syurga bersama-sama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Bagi mereka itu selawat dan salam. Baca doa lepas mayat. Ini lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah, tahu bah? Orang tak tahu bah. Ustaz tahu ke apa bah? Lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah apa? Kumbah. Pandai. Kumbah, tahu kumbah? Cabut. Lepas salam bangkit, lepas salam bangkit, lepas salam bangkit. Bukan wirid pun, duduk nyandor je belakang. Tak ada apa hal. Ya, agak getik benar ke dia menyebut nama Allah. Ini orang yang begitulah. Perempuan pun tak tahu saya ya. Saya tak tengok, tapi orang lelaki ramai. Lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Getik benar ke nyebut nama Allah? Getik benar ke nak nyebut subhanallah, subhanallah. Benci benar ke? Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kadang-kadang maulud pun tak meromit. Getik benar nyebut nama Allah agaknya. Wiridlah bersama-sama dengan Tok Imam. Dah habis doa bangkit orang barulah kita bangkit. Ini nasihat orang tua ni tau. Jangan asal lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Ya Allah. Ada satu orang, dia ni pahaman. Dia ikut hadis dia. Bila tak ada hadis dia tak buat. Nak kata Wahabi marahnya dia bukan Wahabi, tapi macam Wahabi lah. Macam itulah. Lepas je salam dia bah. Tak nak wirid bersama-sama dengan jemaah yang lain tu. Apa buatnya? Nyapu tai cicak. Itu je kau dia lepas salam nyapu tai cicak. Cari je sana. Ada kawan saya, ustaz juga, namanya Ustaz Sulaiman Mantap. Ada pernah dengar ke? Dia mulutnya bukan macam saya ni boleh tahan juga lah, tapi dia lagi teruk. Apa sunnahnya nyapu cicak lepas salam ni katanya. Dengar itu bila dia ngajar tak datang lah. Langsung lari, langsung terus. Orang jenis itu. Takkanlah nyebut nama Allah masuk neraka. Tak ada sunnah katanya ya. Dia sebut kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Dia hadis itu pegangnya. Tiap-tiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Tiap-tiap yang bid'ah adalah sesat, dan tiap-tiap yang sesat masuk neraka. Dia kata takkanlah wirid subhanallah subhanallah masuk neraka. Memang tak ada arahan suruh buat jemaah wirid, tak ada. Tapi kalau dia buat benda tu baik ke benda tak baik? Baik. Jadi ikut ajalah benda yang baik. Serupa ada seorang ustaz. Ini lagi hebat tau. Dia mengatakan orang yang ziarah kubur pada hari raya, orang tu syirik kata. Ada pernah dengar ustaz? Orang tu syirik kata. Dia dalam video tu. Dalam video dalam Facebook lah. Pasal saya hari raya tu pergi ziarah kubur, datang dia tangkap dia gambar kubur dia dalam Facebook. Dia masuk dia dalam Facebook saya. Orang yang berziarah kubur pada hari raya itu telah melakukan syirik katanya. Kerana dia menyerupai agama Hindu katanya. Padahal cuba kita cek betul-betul orang Hindu tu hari raya dia pergi kubur ke? Masa Taipuzam dia pergi kubur ke dah? Cek lah nanti esok Taipuzam tu tengok cek kubur ada tak dia ramai-ramai datang. Di Bali dia ziarah kubur ke? Ya. Memang tidak ada kena-mengena hari raya dengan ziarah kubur tu, tak ada. Bukan ada kena-mengena, memang betul itu kita terima yang tu. Tapi sampai mengatakan syirik itu melampau benar. Pasal saya baru buatnya, baru semalam pergi. Hari ni baca, aku syirik kan kata. Carilah mana ada. Yang dikatakan syirik tu kita melakukan perbuatan yang menyamai ibadah orang kafir, itu namanya syirik. Kita pergi ke kubur tu well kan? Orang Islam pergi kubur well betul kan? Mawak nyo ngempah nyo tu pada batu nensan tu, dia nak kepecah betul kan?
Mana syiriknya? Kita pergi ke kubur tu bertahlil, berdoa ya. Kadang baca Quran, baca Yasin, apa syiriknya? Lekas benar orang ni, orang jenis-jenis inilah mensyirikkan manusia-manusia yang lain ya. Lekas benar. Sedangkan banyak benda-benda lain yang dilakukan oleh manusia yang patut ditegur. Ini benda apa itu dibesar-besarkan. Dah 2 tahun dah, tahun dulu pun itu juga. Ditulis itu tiada dalam Islam ziarah kubur kata ya. Itu hanya bukan ibadat, itu adat saja kata. Tak apalah, saya terima lah itu. Ini sampai syirik ni. Ustaz tu tahu pakai jubah bersobat sama saya ni. Syirik katanya. Awak pendengar itu geram betul ke rasanya. Baik, jadi itu yang banyak yang berlaku ya. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa ada baginya 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, maka sabar ia atas kesusahan mereka itu dan atas kedukaan mereka itu dan kesukaan mereka itu, nescaya memasukkan akan dia oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga dengan kelebihan rahmatnya akan mereka itu. Maka sembah seorang laki-laki dan seorang laki itu mengabur nanya Nabi, dan 2 orang perempuan ya Rasulullah, adakah seperti yang demikian itu? Ini dia tak betul, tanda anunya tak betul. Patutnya tanda inverted comma tu tadi. Dan 2 orang perempuan. Tadi Rasulullah kata berapa? 3 orang perempuan ya. Jadi sahabat tanya, kalau 2 orang perempuan macam mana ya Rasulullah? Jawabnya apa? Ya Rasulullah, maka sabdanya 2 orang perempuan seperti itu juga. Kalau 2 orang perempuan pun macam itu juga, dia bela betul-betul, dia bagi makan, disayangkan mereka, dididik mereka menjadi anak solehah. Maka dengan rahmat Allah dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kamu dah ada seorang lagi pula, sembah ia pula atau seorang perempuan ya Rasulullah. Ada seorang tu, aku ada seorang aja anak perempuan ya Rasulullah, dapatkan kebetulan ini. Adakah seperti yang demikian itu? Maka sabdanya atau seorang perempuan seperti yang demikian itu juga. Bermakna kalau kita ada anak perempuan, syukur kepada Allah Ta'ala. Jangan monyo aja orang anak lelaki, orang nak buat pasukan bola sepak ni. Ini anak perempuan, apa yang boleh main perempuan? Kata netball boleh lah katanya. Jadi lantaklah berapa orang perempuan pun, lagi ramai, lagi bagus, lagi ramai, lagi baik. Kerana mereka nanti boleh menolong kita masuk ke dalam syurga, walaupun kita tak layak masuk ke dalam syurga. Tapi dengan rahmat Allah, boleh tak masuk syurga? Boleh, kerana Allah boleh memasukkan siapa juga ke dalam syurga dengan rahmatnya. Lagi, barang siapa mati yang ada baginya 2 daripada anak yang kecil, maka sesungguhnya telah tertegah ia dengan sesuatu yang menegahkan daripada api neraka. Ini kalau ada anak kecil lah ya. Lahir-lahir anak tu mati, ataupun umur 2 tahun tengah elok teman timang mati ya. Tambah kenari tu senang aja nak mati ya. Macam orang Palestin tu, ramai dah kanak-kanak yang mati. Ramai dah. Kadang-kadang budak kecil tengah main tu, dibom di orang Israel tu, mati. Ya. Itu sebab kita tengok mayat demo yang mati tu. Orang yang berjuang di jalan Allah tu, mayatnya mana rupanya? Senyum aja. Ada seorang mayat tu senyum betul-betul. Bukannya dia tenang, tak, senyum betul-betul, senyum. Nyongin, nampak dia senyumnya. Pasal apa tu? Pasal dia nampak tempatnya di akhirat. Sebelum seseorang itu mati, Allah bagi dia pandangan tembus. Fakashafna anka ghita'ak fabasarukal yawma hadid, kata Allah dalam Quran. Sorry, surah apa saya dah lupa. Ustaz ada ingat? Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami beri mereka pandangan tembus dan mereka nampak apa yang akan berlaku kepada mereka di hari akhirat nanti. Fabasaruka, dan dibagi mereka itu penglihatan pada hari kemudian nanti, yaumul hadid ya. Jadi orang ahli syurga sebelum dia mati, dia nampak apa? Sebelum dia mati nampak apa?
Dia nampak syurga, dia nampak maligainya, dia nampak makanannya, dia nampak pakaiannya, dia nampak kenderaannya. Kalau dia orang lelaki, nampak apa? Nampak apa? Bidadari yang melambai-lambai. Ahlan wa sahlan ya habibi, kata bidadari dia. Welcome to syurga, come to me wahai my darling, katanya. Bidadari tak kerja kamu kan? Itu yang dia senyum tu. Kalau dia ahli neraka, gimana? Kalau dia ahli neraka, fakashafna juga, kami berikan mereka pandangan tembus dan mereka dapat melihat apa yang akan dilihat mereka. Neraka nampak api yang menjulang-julang, nampak anjing yang menggigit-gigit, nampak ular yang mematuk-matuk. Itu yang terjerit tu. Kadang-kadang terbeliak matinya. Ada tak mati terbeliak mati? Pasal dia nampak siksa yang akan dialaminya di akhirat kelak. Memang orang nak mati ni memang ada, dia nampakkan tempat dia di akhirat nanti. Jadi orang yang anak perempuan ni, dia nampak ya, tertegah ia dengan suatu yang menegahkan daripada api neraka. Dan tersebut di dalam khabar bahawa sesungguhnya sekalian kanak-kanak orang Islam itu semuanya berhimpun mereka di padang mauqif. Apa kata mauqif? Apa kata mauqif? Padang tempat berhenti. Mauqif, padang mahsyar itu ya. Semua ni akan berhimpun di padang mahsyar pada hari kiamat. Maka berfirman Allah Ta'ala bagi segala malaikat, bahawa pergilah oleh kamu dengan sekalian kanak-kanak itu masuk syurga. Allah perintahkan malaikat, bawa mana kanak-kanak itu masuk syurga, kerana mereka itu belum balik lagi, belum mukallaf lagi. Terus masuk syurga, tak ada dihisab. Jadi buat dosa pun tidak dicatat dosanya. Maka berkatalah segala kanak-kanak itu oleh malaikat khazanah. Khazanah ni malaikat yang memelihara, mereka yang menyimpan perbendaharaan syurga ya. Apa nama kata dia kanak-kanak itu? Marhaban bazraril muslimin. Dapat kesukaan lah marhaban tu artinya apa? Welcome. Tu marhaban, welcome. Tahu welcome? Bukan marhaban tu. Marhaban itu marhaban juga. Welcome. Welcome to syurga katanya. Dapat kesukaan dan keluasan. Bazrari al-muslim, untuk orang yang Islam. Kesenangan dengan segala anak-anak cucu bagi sekalian orang yang Islam. Masuklah orang kamu, tiada dihisapkan, tiada dihisapnya atas kamu. Kata, masuklah, masuk, tak ada kena hisap. Maka berkata segala anak-anaknya itu, di mana segala bapa kami dan di mana ibu kami? Anak tu bertanya, apa aku mana? Tahu ke apa? Ya Allah, dia minta reti cakap Perak ke? Orang Perak tak ada kata daddy tau. Orang Perak kata apa, bapak tahu apa? Apa? Nak sebut nak betul tak? Apa? Itu orang Perak ya. Mana apa kami? Mana? Kalau orang sekarang ni tak ada apa dah. Saya pun anak-anak saya tak ada panggil apa dah. Anak-anak saya panggil apa? Abah. Nak bagi manja sikit bunyinya. Mana abah kami? Katanya. Di mana ibu kami? Ibu tu apa? Kenal orang panggil ibu apa? Apa? Mak ya. Tapi kena dia minta nak panggil mak. Ada anak-anak panggil mak tak? Tak ada. Ummi. Baguslah tu ya. Lagi panggil apa? Ibu. Baguslah tu ya. Mana ibu kami, mana bapa kami? Maka berkata baginya oleh mereka khazanah tadi, bahawa sesungguhnya sekalian ibu bapa kamu tiada boleh mereka itu seumpama kamu, kerana bahawa sesungguhnya atas mereka itu beberapa banyak dosanya dan beberapa banyak tuntutan orang, maka mereka itu lagi dikira-kira mereka itu atasnya. Mereka tak boleh masuk syurga dulu katanya. Kerana dia tu banyak dosa, kena masuk neraka dulu kalau ada dosa. Kemudian ada orang pula menuntut, banyak hutang tak bayar lah, ada ngumpat orang lain lah. Macam-macam lah tuntutan manusia dengan manusia yang lain Jadi dia tak boleh masuk syurga dulu, kata dia malaikat.
Maka berkata segala kanak-kanak itu, sesungguhnya telah sabar mereka itu atas segala kami. Mak bapak tu sabar memelihara kami ni, kata kanak-kanak tu ya. Yakni kematian kami kerana mengharapkan pahala pada hari ini. Bila kami mati, ketika kami mati dulu, mereka sabar. Tak ada mengaung-aung, tak ada mengguling-guling. Tak ada narik-narik rambut, tak ada meredit-redit. Tahu meredit-redit? Rambut tu terburai. Wow, tak ada kopi tu itu namanya meredit-redit. Kena belajar dekat Perak ni tau. Meredit-redit. Tahu? Sebut betul. Meredit-redit. Mana ke dia? Sesungguhnya telah sabar mereka itu atas kami, yakni kematian kami, kerana mengharapkan pahala hari ini. Hari inilah mereka harapkan pahala tu. Maka menjerit-jeritlah semuanya, meraung-raung semua, ngobak-ngobak tu ngobak. Meraung dulu. Menjerit-jerit semua, wow, semua sekali. Di atas pintu syurga, riuh tu ya. Sebagai menjerit yang sangat. Artinya apa? Kuat benar jeritan mereka. Maka berfirman Allah Ta'ala, padahal ia terlebih mengetahui siapa yang menjerit ini. Allah tanya. Sedangkan Allah tahu dah? Tahu, tanya juga. Selalu macam tu dalam Quran pun ada selalu apa itu. Allah tanya penghuni neraka Saqar tu, ma salakakum fi Saqar, katanya. Apa yang menyebabkan kamu ni masuk dalam neraka Saqar? Sedangkan yang memasukkan dia itu siapa? Allah. Dia tahu dah? Tahu, tapi tanya juga. Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu itu masuk dalam neraka Saqar? Orang dalam neraka tu pula jawab, sedangkan dia tahu, Allah tahu tapi jawab juga. Qalu lam naku minal musallin, katanya. Qalu, apa kata qalu? Qalu apa tu ya? Matilah tu ya. Apa Abu Ustaz Ibrahim dah qalu matilah tu ya. Mati kan? Apa katanya? Berkata mereka itu, lam naku minal musallin, kami ini tidak terdiri daripada orang-orang yang semayang. Artinya orang tak semayang esok akan dimasukkan dalam neraka yang bernama Saqar. Saqar namanya. Sin qaf ra, Saqar. Siapa hendak neraka Saqar atau tak semayang, masuk dapat neraka Saqar. Ini pun Tuhan tanya, siapa yang menjerit tadi? Maka sembah malaikat, hai Tuhanku, segala anak orang yang Islam. Berkata mereka itu, tidak kami sekalian masuk akan syurga, melainkan serta segala bapa-bapa kami dan segala ibu-ibu kami. Maka berfirman Allah Ta'ala bagi mereka itu, ambil oleh kamu dengan kedua tangan segala bapa-bapa kamu dan ibu-ibu kamu, lalu ke syurga. Kamu pergi tuntut bapa mak kamu, mana dia berada? Dalam neraka, ambil dari dalam neraka. Di mahsyar, ambil daripada mahsyar. Tengah hisab, ambil ketika hisab, dan pimpin mereka masuk ke dalam syurga. Lepas itu dicek lah lagi dah. Dicek lagi dah mak bapak tu. Tak ada lagi, terus masuk syurga. Dengan izin Allah Ta'ala. Walaupun ibadahnya tak layak memasukkan dirinya ke dalam syurga. Baik, dan tersebut di dalam khabar yang lain. Ngapa panjang mana tu? Udahlah tu. Baik, tengok muka surat belakang.